Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Muktua Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Gaya, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru seterusnya, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya pokok kerana batangnya, berdirinya bangunan kerana tiangnya, tetapi berdirinya saya pada pagi yang mulia ini tidak lain tidak bukan ingin menghujahkan tajuk syarahan saya, iaitu langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar. Hadirin sekalian, sebelum saya meneruskan hujah, izinkan saya mendefinisikan tajuk syarahan saya pada hari ini. Alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, tidak mengira bangsa, agama dan negara. Alam sekitar ini termasuklah kawasan tumbuhan-tumbuhan hijau, udara dan air seperti sungai dan laut. Alam sekitar pada masa kini semakin terjejas kerana terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pencemaran seperti pembuangan sampah sarap di sungai-sungai, penggunaan baja-baja kimia dan pelbagai lagi. Alam sekitar ini seharusnya dijaga kerana bukan sahaja digunakan pada masa kini tetapi beratus-ratus tahun lagi. Oleh itu, untuk mengembalikan kesegaran alam sekitar, beberapa langkah menjaga alam sekitar perlu diambil. Hujah pertama saya, langkah-langkah yang boleh diambil ialah melalui pendedahan media massa. Media massa ini termasuklah televisyen, radio, telefon bimbit, komputer dan surat khabar. Pada hari ini, media massa memainkan peranan penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Media massa kini perlulah lebih banyak memberi maklumat tentang isu-isu pencemaran alam sekitar, terutamanya dalam siaran-siaran di televisyen. Hal ini kerana televisyen adalah satu media elektronik yang hampir dimiliki oleh setiap pengguna, setiap keluarga atau individu di setiap pelosok dunia. Hal ini sedemikian kerana setiap manusia atau individu perlu mengetahui tentang keadaan alam sekitar yang semakin tercemar dan perkara yang sepatutnya dilakukan oleh mereka untuk menjaga alam sekitar. Surat khabar dan majalah pula adalah media yang banyak mendedahkan tentang isu-isu pencemaran alam sekitar. Pihak-pihak berwajib sepatutnya perlu mendedahkan isu-isu pencemaran ini dengan lebih luas di jaringan-jaringan internet kerana masyarakat kini lebih banyak menggunakan media tersebut berbanding media lain. Hadirin sekalian, hujah saya seterusnya, langkah untuk menjaga alam sekitar ialah melalui kempen alam sekitar. Antara kempen-kempen yang boleh dilakukan ialah kempen Cintai Sungai Kita, kempen Kitar Semula, Sahabat Alam dan sebagainya. Dalam kempen-kempen ini, masyarakat akan didedahkan tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menjaga alam sekitar seperti mengurus sisa pembuangan supaya kurang memberi pencemaran kepada alam sekitar. Kempen Kitar Semula pula dapat menggalakkan pengguna supaya mengitar semula bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Dengan itu, masyarakat akan dapat berjimat cermat dan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dalam kempen alam sekitar ini juga, aktiviti-aktiviti seperti penanaman pokok bunga dan membersihkan kawasan-kawasan yang kotor boleh dijalankan. Penanaman pokok bunga bukan sahaja dapat mencantikkan alam sekitar, tetapi dapat mengembalikan semula kehijauan suatu tempat serta dapat membuktikan betapa pentingnya hidupan hijau di bumi ini. Langkah ketiga bagi mengatasi pencemaran alam sekitar pula ialah melalui organisasi seperti sekolah, balai rakyat, kelab remaja dan juga syarikat-syarikat tertentu. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan kerana formal pada peringkat rendah dalam pelajaran alam sekitar dan alam dan manusia. Pada peringkat menengah, khususnya dalam pelajaran sains seperti biologi dan di peringkat pengajian tinggi melalui khusus sains alam sekitar dan biologi persekitaran. Guru-guru sekolah harusnya bersikap prihatin terhadap alam sekitar dan bersifat cintakan alam sekitar. Hal ini penting supaya setiap guru dapat menanamkan perasaan cinta alam sekitar kepada pelajar-pelajar melalui pendidikan pendidikan moral di sekolah.
Pertandingan kelas terbersih di antara kelas juga perlu dijalankan agar perasaan tanggung jawab terhadap alam sekitar dalam diri pelajar dapat disemai. Di peringkat tinggi, pelajar didedahkan dengan proses sekitaran alam sekitar dan cara alam sekitar berinteraksi dan hubungannya dengan kehidupan lain di bumi ini. Dengan itu, sikap sayangkan alam sekitar akan dapat dipupuk dalam diri pelajar. Ujian terakhir saya ialah melalui penggunaan teknologi moden yang mesra alam. Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah amat penting. Penggunaan teknologi moden dapat mengawal dan mengurangkan pencemaran dengan lebih cepat dan efektif. Dengan adanya teknologi moden, tumpahan minyak di lautan adalah lebih mudah dibersihkan tanpa meninggalkan sisa tumpahan minyak. Selain itu, dengan menggunakan teknologi moden, kita dapat menjalankan aktiviti kita semula. Menggunakan teknologi moden, kita dapat menjalankan semula bahan-bahan buangan dan sisa-sisa pekerjaan seperti surat kabar, majalah lama, kain dan bahan-bahan plastik. Hal ini sudah tentu akan dapat mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh pengurusan sisa pekerjaan yang tidak sempurna. Penggunaan teknologi moden seperti penapis udara yang dipasang pada ekses kendaraan dan serobong asap kilang-kilang pengusian telah dapat mengurangkan kadar gas karbon monoksida yang dilepaskan. Hal ini akan dapat mengurangkan kadar pencemaran udara di sekeliling. Hadirin yang dimuliai, sudah terang lagi bersuluh pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan yang berkaitan haruslah memainkan peranan penting dalam memulihkan dan memelihara alam sekitar. Sebagai golongan yang mendapat mandat, mereka pasti dapat menjaga dan mengawal alam sekitar daripada terus tercemar. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari saya. Sekian, terima kasih.